payah itu. Okey, ini dah. Tak apa waktu gue bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu, iaitulah wujud. Artinya, arti wujud ialah ada. Kita sambung muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid pada muka surat 5. Jadi pada malam ni kita akan masuk pada perbahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka yang pertama, yakni maka sifat yang pertama daripada 13 sifat itu ialah wujudun. Maka sifat yang pertama, yakni yang pertama nisbah pada bilangan. Bukanlah yang pertama di sini dengan maknanya yang hakiki di Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala maknanya ialah sifat wujud. Bukan dengan makna tu ni. Kata yang pertama, yakni yang pertama nisbah pada bilang, bukan pada hakikat. Yang pertama tu ialah wujud, tidak. Kalaulah yang pertama tu ialah wujud pada hakikat, bukan pada bilang,
bermakna wujud satu sahajalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Adapun sifat-sifat yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya, maka tidak qadim. Walhal semua sifat Allah Subhanahu wa taala tu qadim. Sebagaimana maknanya yang kita wajib iktiqad atas jalan ijmal, dengan maknanya segala sifat-sifat yang menunjuk di atas kesempurnaan, semua tu sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita iktiqad secara ijmal. Asalkan sifat tu menunjuk atas sempurna, semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak-banyak segala sifat yang menunjuk atas kesempurnaan yang wajib kita iktiqad secara ijmal, maka di sana maknanya terdapat beberapa khilaf di kalangan ulama. Maka di antaranya qaul wajib kita iktiqad atas jalan tafsil, iaitulah 20 sifat. Dan khilaf satu laginya iaitulah 13 sifat. Lalu tu dah 13 sifat wajib kita tahu atas jalan tafsil, ataupun 20 sifat yang wajib kita tahu atas jalan tafsil tu. Nak bilang dah lah. Nak bilang satu-satu ni. Hak wajib kita iktiqad atas jalan ijmalnya, tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna, semuanya sifat Allah. Lalu tu yang wajib atas jalan hurai, kena tahu nama, kena tahu makna bagi kita tiap-tiap mukallaf ni, bagi nak kenal Allah Ta'ala. Lalu tu timbullah maknanya beberapa khilaf ulama. Kata setengahnya 20, kata setengahnya 13. Lalu tu nak dibilang tu, tentulah ada tertib dia. Kerana kita nisbah makhluk Allah, nak bilang dengan cara sekaligus tu nescaya tak dapat. Nak bilang 1, 2, 3, nak mengaji sekali harung, maknanya sekali dak, selalu wujud kidam bakok sekali serentak tu. Tak boleh lah. Kerana kita makhluk. Lalu tu adalah bersusun 1, 2, 3, ada tertib, ada teratur dia. Ni teratur-teratur ni bukan pada hakikat. Maknanya kita nak bilang yang mana-mana dulu pun tak ada masalah. Nak bilang kudrat dulu tak ada masalah. Yang pertama, maka yang pertama iaitu sifat kudrah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak bilang qidam dulu ke, mukhalafah dulu ke, tak ada masalah. Cuma nisbah pada maknanya munahasabah, di situ ulama ada penilaian dia. Dia panggil di dalam ilmu badi' untuk mencantikkan susunan-susunan. Lalu tu ulama-ulama meletakkan yang pertama tu bahas sifat wujud dulu. Walhal semua sifat Allah Ta'ala tu maknanya qadim belaka. Semaknanya kalau mudah-mudah kita bercakap, sama tua belaka. Sebagaimana zat Allah Ta'ala lah, tidak ada permulaan, maka sifat Allah pun sama. Lalu tu dibilang 1, 2, 3 tu pada nisbah tertib kita untuk sebut. Tertib fizikri. Bukanlah pada hakikatnya teratur tertib begitu, tidak. Cuma ada munasabah ulama' meletakkan wujud terlebih dahulu dibahaskan. Misal kita kata si Abu Bakar tu mando tu. Lama dah dia berkahwin. Mando tu dia tu. Biar kita tahu dulu Abu Bakar tu ada ke tak ada dia tu. Baru menasabah kita nak rayak, nak bagi tahu dia tu mando. Biar kita tahu orang berkenaan tu. Seseorang yang bernama Abu Bakar yang kita mengatakan dia bersifat dengan sifat mandul tadi tu, kita kena tahu dia ada ke tak ada dulu.
Oh, dia ada. Baru munasabah kita bagi tahu sifat yang lain. Ini pun sama. Nak tahu maknanya nak mengaji untuk kita maknanya mengetahui sifat-sifat yang lain terlebih dahulu biar kita tahu dia tu ada ke tak ada. Lalu tu ulama pun susun yang pertama nisbah munasabahnya dibilangkan wujud terlebih dahulu. Maka timbullah di sini maka sifat yang pertama, yakni yang pertama nisbah pada bilang tertib fizikri saja, maka sifat yang pertama daripada 13 sifat itu, daripada 13 sifat atas qaul yang rajih mengikut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari maknanya, tapi di dalam kitab Faridah ni dibilang lebih daripada 20 walhanya. Cuma di sini saja dibilangkan kata daripada 13 sifat. Walhal lebih daripada 20 dibilang dalam kitab ni. Ada takwin dan sebagainya. Maka sifat yang pertama daripada 13 sifat itu, mana yang pertama? Pada nisbah bilang nak bilang dulu ni, iaitulah wujud. Iaitulah wujud. Apa wujud? Terjemah dulu. Bukan makna lagi ni. Terjemah dulu. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita. Wujud tu bahasa Arab. Terjemah dulu dalam Melayu. Bukan makna lagi tak. Tapi terjemah. Baru nak salin bahasa baru. Kalau bahasa Cina dengan Cina lah. Kalau dengan bahasa Perancis, Perancis lah. Tapi makna yang lagi akan datang sama saja. Bahasan sifat wujud makna dia sama. Cuma terjemah tu dengan bahasa masing-masing lah. Ini pun sama dalam bahasa kita dulu. Maka yang pertama tu ialah wujud. Artinya yakni terjemahannya. Artinya yakni terjemahannya salin bahasa daripada bahasa Arab kepada Melayunya, iaitulah ada. Ada tu bahasa Melayu. Daripada bahasa Arabnya wujud. Dan dikehendaki. Apa maksud wujud? Apa maksud ada ni? Dan dikehendaki dengan wujud itu, dan dimaksudkan dengan wujud itu, yakni wujud Allah Ta'ala tu, yang dimaksudkan, yang diambil pengertian daripada kata ada Allah Ta'ala tu, khabar, ialah wujudun yang zatiyun, iaitulah wujud yang zati. Itu maksud ada Allah Ta'ala. Maksud kita nak kata Allah Ta'ala tu ada. Apa makna ada Allah yang dikatakan dengan ada tadi tu? Yang kita nak katakan dia bersifat dengan wujud. Apa makna wujud Allah? Wujud Allah Ta'ala tu ialah wujud yang zati. Apa wujud yang zati? Wujud ada yang bangsa zat. Apa makna bangsa zat? Yakni ada Allah Ta'ala wujud yang zati ni, ialah ada bangsa dia. Ada jenis dia tu ada dah. Itu panggil maknanya wujud yang zati. Ada yang bangsa zat. Tak faham lagi, ada yang bangsa zat, ada bahasa dia. Jenis dia tu panggil ada. Adapun kita bukan jenis pesing ada kita tu ada bahasa dia, tidak. Adapun ada Allah Ta'ala, ada dia, ada bahasa dia. Jenis dia tu ada. Itu panggil ada yang zati. Ataupun wujud yang zati. Apa makna wujud yang zati? Dia nak tafsir lagi. Apa makna ada Allah yang zati? Ada Allah Ta'ala yang bangsa dia. Ada dia tu, jenis dia tu ada. Apa makna wujud yang zati? Dengan makna
dengan makna bahawa ada Allah Ta'ala itu. Ada Allah Ta'ala tu, ada dia tiada dengan memberi bekas, yakni ada dia tiada dengan kena jadi tu, dengan memberi bekas. Ada Allah Ta'ala tiada dengan kena jadi, dengan memberi bekas, kena jadi dengan memberi bekas oleh yang lainnya, yang lain daripada Allah. Atau panggil ada yang zati. Ada jenis dia tu pesing ada. Apa ada jenis dia pesing ada? Ada dia, ada yang zati. Ada Allah Ta'ala tidak kena jadi. Tu makna ada yang zati. Makna yang pertama. Dalam kitab Faridah dia bagi dua makna. Ada yang zati ialah ada Allah Ta'ala dengan tidak disebabkan oleh yang lain akan ada dia tu. Adapun ada kita boleh nak dikatakan dengan ada yang zati? Tak boleh. Kerana ada kita ni, ada yang menyebabkan kita tu jadi ada. Tak panggil kita ni ada yang zati. Adapun ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada dia, ada yang zati. Ada pesing dia tu jenis ada. Atau ada bahasa dia. Apa makna ada bahasa dia yang pertama? Ada dia tak kena jadi. Atau panggil ada yang zati. Adapun ada kita, ada yang menjadi. Diberi bekaskan oleh yang lain, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun ada Allah kewujudan dia tidak dengan memberi bekas oleh yang lain, tak? Bukan bangsa kena jadi, tidak. Bukan sebagaimana kita ada, kita panggil kita pun ada juga. Kita pun panggil ada juga. Mu ada berapa orang anak? Aku ada seorang anak. Oh, ada anak. Tu ada juga kita tu. Adakah ada anak kita, ada diri kita, ada makhluk ni, ada yang zati dah? Walau lafaz sama, walau panggil kita tu ada, walaupun panggil kita bersifat dengan ada, dengan wujud, tapi wujud kita tu bukan wujud yang zati. Wujud kita ni wujud yang aridi nama dia. Apa wujud aridi? Ada kita baru, kedatangan baru ada. Ada kita tu bangsa kedatangan. Dengan maknanya baru ada. Apa makna wujud kita, iaitulah wujud aridi, dengan makna ada yang menjadikan kita. Atau panggil wujud aridi. Adapun ada Allah, wujud yang zati. Ada Allah, ada bahasa dia. Ada dia tak memberi bekah. Bukanlah nak ada dia tu dengan memberi bekah oleh yang lain, tidak. Bukan bangsa Allah Ta'ala ni jenis dia kena jadi sebagaimana kita, tidak. Itu makna yang pertama, wujud zati. Lagi yang tiada menerima Adam. Ini ataf pada kata tiada dengan memberi bekas. Maknanya begini. Dan dikehendaki dengan wujud itu, ialah wujud yang zati. Apa makna wujud yang zati? Dengan makna bahawa ada Allah Ta'ala tu, ada dia tu tiada dengan ada Allah Ta'ala tu atas pada kata tiada, dengan makna bahawa ada Allah Ta'ala tu, ada Allah Ta'ala nak dikatakan ada yang zati tu, dengan maknanya ada Allah Ta'ala yang tiada menerima Adam. Ada Allah Ta'ala, ada dia yang tiada menerima Adam. Atau makna wujud yang zati yang kedua. Wujud yang zati, ada Allah Ta'ala yang bangsa dia ni, yang bangsa jenis ada tu, zat dia. Makna yang kedua, ada zat dia tu
yang tiada menerima Adam, yang tiada menerima takdak, itu Adam. Yang bangsa, yang zat Allah Ta'ala yang tak terima takdak. Tak terima takdak tu tiada, yakni tiada menerima Adam pada sedia kala. Pada hok dulu tu tak terima, tidak ada Allah Ta'ala ni. Dan tiada, yakni tiada menerima Adam, tiada menerima takdak pada senantiasa. Tak terima takdak, hak lagi akan datang. Ini makna wujud yang zati, makna yang kedua. Makna yang kedua, wujud yang zati dengan maknanya ada Allah Ta'ala tu, tak terima takdak tu. Ada makna yang kedua ialah ada Allah Ta'ala, tak terima takdak. Tak terima sebelah tidak ada tu. Kata tak terima sebelah Adam, tak terima sebelah tidak ada, sama ada tak terima sebelah tidak ada tu hak sebelum. Ada musabiq dia panggil. Yang lepas tu tak terima tak ada. Tak terima tak ada juga yang senantiasa, yakni yang akan datang. Ada mulahik tak terima juga. Itu panggil ada Allah Ta'ala, ada yang zati, ada dia. Dengan makna yang kedua, tak terima dua ketiadaan. Mana dua ketiadaan? Ketiadaan sebelah dulu, ketiadaan sebelah ke depan. Tak terima dua-dua tu. Adapun ada kita, tak dikatakan ada yang zati, kerana ada kita ni dulunya kita tidak ada. Dengan maknanya ada kita ni telah tempuhi tidak ada sebelum ni. Dan lagi akan pun kita akan tempuhi tidak ada kali yang kedua. Adapun Allah Ta'ala dua-dua tidak ada ni, tak terima, tak tempuh, tak berlaku. Tidak ada Allah Ta'ala tu dua ketiadaan sebagaimana menempuhi oleh setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau panggil ada yang zati, makna yang kedua. Inilah maknanya yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, tidak kami jadikan, tidaklah kami menjadikan 7 petala langit, wal ard, dan 7 petala bumi, wa ma bainahuma, dan barang antara langit dan bumi tadi itu, illa bil haqq, melainkan aku jadi itu dengan sebenar. Ini kalau di ayat ni kalau orang tahu makna, haram dia berhenti tak tentu kalu. Contoh, orang yang mempunyai kemahiran dari sudut bahasa Arab, dia boleh tahu terjemah maknanya. Kalau dia berhenti tak kena tempat, haram. Kalau tak tahu, tak apa. Contoh, ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma. Berhenti situ. Salah tu. Haram kalau tahu makna. Kerana apa? Seolah-olah kalau kita berhenti situ, tidak kami jadikan 7 petala langit dan kami jadikan 7 petala bumi dan barang antara keduanya. Kami tak jadi maknanya. Jadi gitu kalau berhenti situ. Walha makna dia lepas tu illa bil haqq, melainkan kami jadi 7 petala langit, kami jadi 7 petala bumi dan barang antara keduanya tu dengan sebenar. Allah Ta'ala kata dia jadi. Tu kalau berhenti salah, wa ma bainahuma, berhenti sampai situ, haram. Siapa haram? Bagi orang yang mempunyai kemahiran dalam menterjemah, dia tahu makna. Tiba-tiba dia berhenti situ, haram di dia. Kita tak apa, yang tak tahu makna dan sebagainya. Ini ayat ni di antara nak menceritakan wujud yang zati. Adapun kita bukan wujud yang zati. Mana dalil ni? Ma khalaqnas samawati wal ard
wa ma bainahuma illa bil haq. Allah Ta'ala menyatakan dialah yang menjadikan. Bila dia kata dia yang menjadikan langit, dia yang menjadikan bumi, dia yang menjadikan barang antara langit dan bumi. Barang antara langit dan bumi itu kita lah. Ini kita ni, barang antara langit dan bumi setengahnya. Allah Ta'ala kata dia yang menjadi kita. Dia yang menjadi langit bumi. Bermakna semua tu jenis kena jadi. Bila kena jadi dulu, kau ada dah dia tu. Oh, tak ada. Itu panggil pesing kena jadi. Maknanya kita semua langit bumi ni, pesing kena jadi, jenis kena jadi. Bila jenis kita ni kena jadi dulu, kita tidak ada. Ini dalil di antaranya yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Satu, illa bil haq, melainkan aku jadi langit bumi serta barang antara keduanya tu dengan sebenar, dengan maknanya aku jadi tu bukan sia-sia. Aku jadi tu ada faedah dia. Di antara faedahnya di ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan maknanya manusia dan jin tu melainkan untuk kenal Allah. Untuk kita buat ibadat kepada Allah. Untuk kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan asal kita tu. Hikmah Allah Ta'ala jadikan kita tadi tu. Tiba-tiba kita tak mengaji. Tiba-tiba kita tak kenal Allah Ta'ala. Tak sempat untuk duduk dalam majlis ilmu. Sedangkan Allah Ta'ala hikmah jadikan kita tadi tu untuk tu dah. Tiba-tiba kita tak sempat. Mana boleh tak sempat? Tu tujuan kita. Ini ayat tadi di antaranya menjadi dalil kepada kita semua. Lalu tu Allah Ta'ala cerita lagi. Wa ajalim musamma. Dan kami menjadikan. Maknanya dan kemudian kami menjadikan tempoh-tempoh tertentu. Wa ajalin musamma. Pada langit, bumi dan barang antara keduanya. Wa ajalin musamma. Kami menjadikan dia tadi tu ada tempoh-tempoh tertentu. Secara umumnya, keseluruhannya, maknanya langit, bumi, makhluk ni semua adanya kiamat tu tempoh-tempoh tertentu panggil. Itu maknanya kita tadi tu bertemu dengan tidak ada yang akan datang. Ini nak masuk dalam makna wujud yang zati, kita tak termasuk. Kerana dulu kita kena jadi, dulu kita bertemu dengan tidak ada. Lagi akan datang pun bertemu dengan tidak ada. Wa ajalin musamma. Semua langit bumi ni akan musnah dengan kiamatnya. Ataupun yang terjadi hari-harinya, maknanya kalau jenis buah akan luruh dimakan oleh orang. Tu ada tempoh dia. Kalau nisbah cermin pula, dia ada tempoh dia cermin. Cukup 5 tahun pecah sendiri. Tu ada tempoh dia. Itu secara maknanya duk hari-hari kita tengok wa ajalin musamma, ada tempoh dia, ada tempoh dia. Itulah kita makhluk nama dia. Kita ada walaupun kata ada cermin, ada almari, ada rumah, ada juga. Kita ada diri, kita ada. Oh, ada kita bukan ada yang zati. Ada kita wujudun aradiyun. Ada kita ialah ada yang bangsa kedatangan, baru ada saja. Ada kita ni majaz saja, diberi pinjam saja lafaz ada. Allah yang mengada kita. Kalau itulah maknanya ditilik oleh ahlillah, orang-orang sufi, orang yang berada di maqam yang tinggi. Dia tak nampak dah perbuatan makhluk. Dia hanya nampak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia fana. Dia maknanya sudah hilang pada penglihatan dia, pada zauki dia, keberadaan makhluk tersebut. Hanya dia nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada yang hakiki, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di sisi puak-puak dia lah. Itu maqam dia, bukan maqam kita. Walhasilnya, maknanya apa yang kita nak belajar pada malam ni, ada Allah Ta'ala, ada yang zati, ada pun ada kita nama dia, ada yang aridi, itu ada kita, ataupun ada yang majazi pun panggil juga, sama saja. Ada Allah, ada yang zati.
Dan wujud itu habis dah. Tu makna wujud yang zati. Adapun sekarang musannif kita nak bahas tentang diri sifat wujud. Tadi duduk bahas tentang Allah Ta'ala ada ke tidak ada? Ada. Ada Allah Ta'ala, ada yang zati. Apa makna ada yang zati? Ada Allah Ta'ala, tidak ada yang menjadi dia. Makna yang pertama. Makna yang kedua, ada Allah Ta'ala tak bertemu dengan ketiadaan. Ketiadaan sebelah dulu dan sebelah akan datang tak bertemu. Tu makna ada Allah Ta'ala. Adapun sekarang nak bahas tentang diri sifat wujud tu. Diri sifat ada tu. Yang kita kata ada ni, apa itu ada? Ni nak bahas ni. Adapun tadi nak bahas zat Allah tu. Ada ke tidak ada? Ada. Ni diri sifat ada tu. Nak bahas diri sifat ada tu. Dan wujud itu, dan diri sifat ada tu, yang kita kata ada ni, apa ada? Ialah sifat. Ialah satu sifat yang subutiyah. Satu sifat yang bangsa sungguh, atau panggil subutiyah. Nak keluarnya sifat yang wujudiyah. Sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada, sifat yang jenis ada, seperti kudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tu panggil sifat wujudiyah. Adapun sekarang wujud-wujud ni, ada ni, ialah sifat yang subutiyah. Sifat yang bangsa sungguh, yang kira-kiraan akal kita saja. Ada ni ialah sifat yang subutiyah, yang menunjuk, yang jadi kita reti di akal kita. Tu makna yang menunjuk. Yang menunjuk, yang membuatkan kita faham pada akal kita oleh yang bersifat dengan dia dengan wujud. Oleh sesuatu perkara yang bersifat dengan dia dengan wujud, ataupun oleh satu zat yang bersifat dengan dia dengan wujud, menunjuk, membuatkan kita faham atas diri zat, atas diri sesuatu zat tu, atas diri benda tu, atas diri yang kita kata dia tu ada. Tu panggil wujud. Wujud-wujud ni ialah satu sifat yang bangsa sungguh, yang mana bila kita kata dia tu ada, ada tu kita fahamnya di zat dia. Bila kita kata dia tu ada, ada tu ialah kita fahamnya zat dia. Itu yang menunjuk atas zat, yang menunjuk atas diri yang ada tu. Contoh, Muhammad ada. Kita tunjuk tu Muhammad. Muhammad yang ada. Kita kata Muhammad ada tu. Ada Muhammad itulah yang kita fahamnya di Muhammad tu. Kita kata ada Muhammad, ada tu kita faham di zat yang bernama Muhammad tu yang ada. Atau panggil sifat subutiyah nama dia. Sifat subutiyah, sifat yang bangsa sungguh. Yang kiraan akal saja maknanya diri sifat tu. Diri sifat tu bukan ada. Yang mana kita faham ada ni menunjuk ke atas zat dia tu yang ada. Itu panggil sifat wujud. Itulah nama sifat wujud. Tu di atas qaul yang pertama ni. Tu dia ada khilaf banyak tu. Itu panggil sifat wujud. Bukan sifat yang bangsa ada, tidak. Sifat wujud ni ialah satu sifat yang bangsa subutiyah, yang mana yang menunjuk oleh yang bersifat dengan dia dengan wujud atas diri zat. Itu panggil sifat wujud. Tiada, yakni bukanlah. Tiada, yakni bukanlah ia sifat wujud ni maknan, maknanya satu sifat yang bangsa ada. Tu panggil maknan. Maknan ni samalah dengan wujudiyah. Itu maknan dengan wujudiyah sama.
Maknan yang kita kata ma'ani tu lah. Ma'ani tu jamak. Ini maknan dia. Tiada ia sifat wujud ni, diri sifat wujud ni bukanlah ia maknan, bukanlah ia satu sifat yang bangsa ada. Satu sifat yang bangsa ada tu yang lebih atas zat, yang berasingan, yang lain-lain, yang suku sakat ataupun yang selain daripada zat, bukan. Kata ada tu ialah zat dah. Yang menunjuk kita retinya kata zat tu ada, tulah ada. Sifat ada ni hanya kiraan akal saja. Hanya benda tu amrun iktibari nama dia. Sifat subutiyah. Hanya sungguh saja. Yang mana bila kata ada menunjukkan kepada zat tersebut tu yang ada, atau panggil sifat. Apa sifat ma'ani? Sifat bangsa ada. Dengan maknanya zat Allah Ta'ala ada. Sifat kudrat pun ada juga. Atau panggil sifat subuti, apa ni dia panggil sifat wujudiyah. Dia panggil sifat ma'ani tadi. Dia panggil maknan tu. Zat Allah Ta'ala tu ada. Diri sifat kudrat tu pun ada. Atau panggil sifat ma'ani nama dia. Kudrat iradat sehingga kalam tu. Manakala sifat kudrat tu ada, manakala dia tu sifat, dia kena ada di zat. Dia kena tumpang di zat. Dia mesti ada di sesuatu yang lain. Dia ada di zat Allah Ta'ala. Bermakna zat Allah Ta'ala suku. Kudrat suku. Tapi kudrat Allah Ta'ala oleh kerana dia tu ialah sifat, dia kena ada di zat. Atau panggil kudrat tu ada. Dengan maknanya kalau Allah Ta'ala buka hijab, kudrat boleh tengok. Kerana apa? Kerana dia tu yang ada. Kudrat tu bangsa ada. Zat Allah Ta'ala tu pun ada. Dua-dua boleh tengok. Segala sifat-sifat ma'ani, kalau Allah Ta'ala buka hijab maknanya di akhirat, boleh lihat. Lihat dengan laisa kamislihi syai' tu lah. Zat Allah Ta'ala tu yang ada. Kudrat pun ada. Iradat pun ada. Ilmu pun ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat wujud, bukan jenis sifat yang ada, tidak. Hanya kita reti saja. Atau panggil sifat subutiyah. Yang mana bila kita kata ada, menunjuk ke atas zat tu sendiri yang ada. Atau panggil diri sifat ada tak sama dengan diri sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kerana yang tu sifat wujudiyah. Yang tu maknan ataupun ma'ani. Adapun yang ni tidak. Atau panggil sifat wujud nama dia. Lalu tu. Dan memadalah. Adakah wajib maknanya persoalan? Adakah wajib maknanya kita tahu bahasan tadi? Tu, ni dia nak masuk ni. Dan memadalah. Yakni cukuplah. Cukuplah akan mukallaf, akan tiap-tiap daripada kita ni cukup-cukup bahawa mengetahui. Yakni serta i'tiqad. Mengetahui kena kait lalu. Dengan makna serta kena yakin. Cukuplah bahawa mengetahui, yakni bahawa kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah maujud, ialah dia tu yang ada. Diri Allah Ta'ala tu ada. Cukup dah kita maknanya. Kita i'tiqad begitu. Akan sebagai wujud, akan sebagai ada, yang tiada tasawur, yang tiada kita terima pada akal kita, akan ternafi ada. Yakni Allah Ta'ala tak terima, tak ada sama sekali. Kita i'tiqad qadatu tu cukup dah. Qadatu kita mengaji, kita belajar serta kita i'tiqad dalam hati kita cukup dah. Allah Ta'ala ada. Dengan maknanya zat Allah Ta'ala tu ada. Tak terima sama sekali maknanya Allah Ta'ala tu tidak ada. Akal aku tak boleh nak terima. Balik tidak ada Allah Ta'ala tu, akal aku tak boleh terima. Akal aku hanya terima Allah Ta'ala mesti ada. Cukup dah. Ada pun duk bahas tentang diri sifat ada tu. Ialah sifat yang bangsa sungguh ataupun lain daripada tu.
yang tu tak maknanya bukan fardu ain ke atas kita semua. Lalu tu dia kata dan wajib, yakni dan tiada wajib tu. Kitab tu kalau kitab Jawi dia ada gugur. Naknya tambah tiada, tu yang betulnya. Dan tiada wajiblah, yakni akan sebagai wajib yang fardu ain atas mukallaf mengetahuikan bahawa wujudnya wujud Allah Ta'ala itu, yakni diri sifat ada tu ain zatnya zat Allah Ta'ala, yakni kena kepada diri zat ke atau lain daripada ain zatnya zat Allah Ta'ala. Yang tu tak wajib kita mengaji dia, tak wajib atas jalan fardu ain kita belajar dia. Diri sifat ada ni kena kepada zat dia tu ke ataupun kena kepada lain daripada zat dia. Yang tu tak wajib kita tahu. Kerana di sana ada perbahasan ulama. Ada khilaf ulama tentang apakah yang dimaksudkan tentang bahasan berkaitan dengan diri sifat ada tu. Ada perbahasan ulama. Kata setengah ulama, kata ada tu ialah kena kepada zat dah. Sebagaimana tadi, bila kita kata Muhammad ada, ada tu kena kepada diri Muhammad tu dah. Muhammad tu yang ada, kena kepada diri seseorang tu dah. Kata ada tu. Tu kata setengah ulama begitu. Kata setengah ulama ada ni bukan kena kepada diri zat tidak. Tapi ada ni ialah sifat hal nama dia. Sifat hal yang tak naik tangga ada. Yang kan diri sifat ada tu. Lalu tu perbincangan ulama panjanglah berkaitan dengan hal tersebut. Lalu tu kita tak wajib tahu, tak wajib tahu atas jalan fardu ain. Tak menafikan maknanya atas jalan fardu kifayah. Atas perjalanan masafatul qasri 93 km ke ataupun 90 km ke, wajib kena tahu seorang tentang perbahasan-perbahasan yang rumit-rumit tadi. Wajib tahu atas jalan fardu kifayah nama dia. Itu tak wajib tahu atas jalan fardu ain. Cuma kata sifat hal dia lain lah. Hal nafsiyah dengan hal maknawiyah yang lain. Kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, dan 7 lagi tu dia panggil hal juga, sifat hal juga. Sifat yang tak naik tangga sampai tangga ada, tak turun sampai tangga tiada. Tapi hal maknawiyah nama dia. Yang tu dia panggil tu'allilun bi'illatin. Tu bahasa panjang tu. Adapun hal nafsiyah yang kata setengah ulama diri sifat ada ni ialah sifat hal, dia panggil hal nafsiyah. La tu'allilun bi'illatin. Semata-mata dia tu ada. Bukan diilakkan dengan suatu kerana. Adapun sifat hal maknawiyah diilakkan dengan sesuatu kerana. Apa diilakkan dengan sesuatu kerana? Dengan maknanya Allah Ta'ala tu ada. Diri sifat kudrat tu pun ada. Kudrat ni kena ada di zat Allah Ta'ala kerana dia sifat. Ada di celah-celah tu di antara kudrat dengan zat Allah Ta'ala. Nama dia sifat maknawiyah. Sifat hal nama dia. Hal maknawiyah. Seolah-olah ada dia. Tapi ada dia dikarenakan adanya sifat kudrat. Tubik keluarlah di situ kaunuhu qadiran. Adapun hal nafsiyah bukan dikarenakan. Tu panjang pembahasan dia tentang diri sifat ada. Walhasilnya yang tu tak wajib kita tahu atas jalan fardu ain. Tak wajib atas kita tahu. Cuma yang wajib kita tahunya Allah Ta'ala tu yang ada. Cukup lah. Cukup kita tahu Allah Ta'ala tu ada. Dengan makna ada Allah Ta'ala ada yang zati, dengan makna dua yang tersebut tadi. Habis itu. Itulah tentang sifat ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada wajib, yakni akan sebagai wajib yang ain atas mukallaf, tak wajib mengetahuikan bahawa sewujudnya wujud Allah Ta'ala tu, diri sifat ada tu, ain zatnya zat Allah Ta'ala kah? Atau lain daripada ain zatnya zat Allah Ta'ala tu tak wajib kita tahu. Kerana apa tak wajib kita tahu?
Kerana demikian itu, demikian kata wujud Allah Ta'ala ni ain zat ke ataupun lain daripada ain zat ni. Bahasan tentang diri sifat ada tu. Setengah daripada rawamidi ilmil kalam. Setengah daripada perkara-perkara yang rumit-rumit di dalam ilmu kalam. Perkara yang payah-payah di dalam perbahasan ilmu usuluddin. Maka sebab tu agama kita tak memperwajibkan kita tahu perkara tersebut. Cukuplah kadar kita tahu Allah Ta'ala tu yang ada dia tu tak terima, dua tidak ada, ataupun ada Allah Ta'ala tu tidak memberi bekas oleh yang lain, dengan makna ada Allah, ada yang zati istilah dia. Tu cukuplah kadar tu kita tahu yang kita iktiqadnya. Dan mustahil lawannya, lawan bagi ada tu. Dan mustahil lawannya, lawan bagi ada tu. Mustahil dengan maknanya tentu tidak. Dan mustahil perkara yang tentu tak, lawannya, lawan bagi ada tu, iaitu lawannya tu Adam. Adam tidak ada. Artinya arti Adam tiada ada, yakni tidak ada. Tidak ada siapa? Tidak ada Allah Ta'ala tu ialah mustahil. Tentu tidak, wajib kita iktiqad dalam hati kita, tentu tidak sama sekali tidak ada Allah Ta'ala. Yakni mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Itu sifat mustahil, tidak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang tentu tidak. Lalu tu kita iktiqad dalam hati, tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala tu tidak ada. Itu lawan bagi ada tadi. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu, ni dalil apa ni? Dalil akal ni. Ni dia nak cerita pada kita dalil akal. Dulu ni kan, dia kata dulu maknanya bagi tiap-tiap sifat Allah, dia akan mendatangkan dalil kepada kita. Dalil apa? Dalil akal. Dalil yang kita fikir dengan akal kita, supaya tak terjadi kita tadi tu orang yang muqallid. Apabila kita tu iktiqad satu-satu perkara tentang sifat-sifat Allah dengan membuta tuli tanpa dalil, dinamakan kita tu muqallid. Bila muqallid, maknanya berkhilaf ulama pada iman seseorang tadi. Setengah kata kufur, setengah kata tidak, setengah lagi kata berdosa. Berdosa sebab tak fikir pada dalil. Sebab tu dia mari dalil ni, supaya kita terkeluar daripada perkataan orang yang muqallid. Terkeluar kita daripada martabat orang yang muqallid tadi. Ini dalil akal nama dia. Adapun dalil daripada Quran, tu banyaklah. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, maknanya Allahul Lazi khalaqas samawati wal ard. Dia yang menjadi Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Itu menunjukkan Allah Ta'ala ada tu, dalil dia. Ataupun dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalil ada Allah Ta'ala tu semua tu. Hendaklah kamu tahu, kata Allah Ta'ala, tiada Tuhan selain daripada Allah. Itu dalil ada Allah tu. Mana kata ada Allah Ta'ala dalam perkataan la ilaha illallah tu? Tu dia kena dengan kaedah pula. Kaedahnya dengan maknanya la tu ialah la nafi jenis dia panggil. Bila la nafi jenis, dia ada khabar dia. Tapi khabar dia tu dihazaf semua. Tidak ada maknanya khabar dia dihazaf, dibuang. Maka kita kena takdir bagi orang yang mengetahui tentang nahwu sarah. Dia tahu maknanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, yakni ai maujudun, tidak ada Tuhan yang ada illallah, melainkan Allah, yakni Allah sahaja yang ada. Itu dalil. Itu dalil ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalil daripada Quran. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari puak-puak daripada Yaman
puak-puak daripada Abu Musa al-Ash'ari. Mereka itu datang ke Madinatul Munawwarah untuk mengaji ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara ramai-ramai daripada puak Yaman, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah permulaan yang Allah Taala jadikan? Aku nak tanya tentang bad'i khalqi, aku nak tanya tentang perkara yang awal-awal sekali yang Allah Taala jadikan." Lalu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum sempat menjawab soalan tersebut, diawali perkataannya, "Kanallah wa lam yakun syai'un ghairuh." Ada Allah Taala, tu dia panggil kanatam. Kana dengan makna wujidallah. Ada Allah Taala, tidak ada besertanya bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Dengan makna ada Allah Ta'ala, tidak ada perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ada Allah Ta'ala. Itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang bukan dalil daripada naqli, tidak. Bukan ambil daripada Quran dan hadis, tidak. Ini dalil kita fikir dengan akal. Ini dalil akal nama dia. Mana dalil tentang ada Allah Ta'ala? Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu, yakni dan dalil atas mesti ada Allah Ta'ala tu, ialah segala makhluk ini. Itulah dalil ada Allah Ta'ala. Makhluk ni lah dalil ada Allah Ta'ala. Masuk dalam kata makhluk ni diri kita, langit bumi, anak kita, tu semua masuk di dalam kata makhluk ini. Cukup dah. Cukup dah bagi kita maknanya, qadar kita tahu makhluk ini ialah dalil yang menunjuk di atas adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukuplah. Tak ada khilaf dah ulama tentang iman orang yang mengetahui dalil ada Allah ni ialah makhluk ni. Cukup dah. Cuma dia kata kerana apa selepas daripada tu nak naik tangga satu lagi. Tapi masih dalam dalil ijmali lagi. Kerana kita bagi tahu dah dulu, sudah kita bahas dah dulu, orang yang menjawab dalil ada Allah umpamanya ialah makhluk ini, panggil orang tu dalil ijmali. Dia boleh hurai wajah, ambil dalil jalan bagaimana dikatakan langit bumi ni ataupun diri kita ni ialah dalil ada Allah. Dia boleh hurai, masih lagi dalil ijmali. Tapi tangga yang kedua, adapun boleh berhujjah, boleh mematahkan lawan orang lain manakala kritik, yang tu baru dinamakan dalil tafsili. Kadar kita kata makhluk ini dalil dah ada Allah, cukup dah. Ni tak ada khilaf ulama dah tentang iman orang yang mengetahui dalil makhluk ini adalah dalil tentang adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup dah. Padang dah maknanya. Tu cukup setakat tu. Naik satu lagi. Naik tangga yang kedua, masih lagi dalil ijmali. Dan dalil atas mesti ada Allah Ta'ala itu, dalil yang menunjuk wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan ada, ialah segala makhluk ini. Kerana apa kita menjadikan makhluk ini ialah sebagai dalil ada Allah? Kerana ia makhluk ini. Kita buat kata makhluk ni ialah dalil ada Allah, ataupun diri kita ni dalil ada Allah, langit bumi ni ialah dalil ada Allah, kerana ia makhluk ini ni mungkin, ni wajhud dilalah dia ni, jalan kita ambil dalil. Kita kata makhluk ni ialah dalil ada Allah, ni sebab dia. Kerana ia makhluk ini ni mungkin. Apa mungkin? Arti mungkin patut ada dan patut tiada. Itu panggil mungkin. Kerana mungkin ni ialah patut ada, yakni akal kita boleh terima dia ada. Dan patut tiada, yakni akal kita boleh terima dia tu tidak ada. Itu panggil mungkin.
Kita kata kita ni ialah dalil ada Allah. Langit bumi ni ialah dalil ada Allah. Anak kita ialah dalil ada Allah. Kerana dia tu mungkin. Itu jawapan dia. Jalan kita ambil dalil. Jalan kita mikir. Kerana dia tu ialah mungkin. Apa mungkin? Tiap-tiap benda yang akan kita terima, boleh terima ada, boleh terima tidak ada. Yang akan kita boleh nampak, terima ada, terima juga tidak ada. Tu panggil mungkin. Maka diri kita ni ialah mungkin. Apa mungkin? Terima ada diri kita, terima tidak ada. Tiba-tiba ada kita. Ataupun nak misal lebih mudah lagi, kita berkahwin. Orang yang berkahwin baru berkahwin. Bila dia baru berkahwin, maka anak yang pertama tidak ada lagi. Anak yang pertama yang tidak ada lagi tu dia panggil duduk dalam mungkin nama dia. Anak yang pertama tu panggil mungkin. Apa mungkin? Terima ada bagi anak orang yang baru berkahwin tadi. Akan kita boleh juga terima sebelah Allah Ta'ala nak mengekalkan dalam hal dia tidak ada. Sama berat. Itu panggil mungkin tu. Terima boleh jadi dia ada anak. Terima juga dia tu tidak ada anak. Allah Ta'ala kekalkan dia dalam hal dia tidak ada anak. Panggil anak bagi dia tu ialah mungkin nama dia. Lalu tu. Dan tiap-tiap mungkin itu, tiap-tiap benda yang akan kita nampak boleh terima ada, boleh terima tidak ada ni, tak dapat tiada. Yakni mesti bahawa ada baginya, bagi mungkin tadi. Yang mengadakan dia kan mungkin. Mesti ada yang menjadikan dia kan mungkin. Seperti anak tadi. Anak bagi orang yang baru berkahwin, dia tidak ada anak lagi. Anak bagi dia tu panggil mungkin. Apa mungkin? Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Bila begitu, boleh tahun depan setahun bersama, keluar dah anak yang pertama dia. Tu. Dulu duduk dalam mungkin tu. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Tiba-tiba dalam setahun, timbul jadi ada anak yang pertama. Itu menunjukkan ada yang menjadikan mungkin tersebut. Apa mungkin tersebut? Anak bagi dia. Lalu tu langit bumi itu pun sama. Dulu tidak ada. Akan kita nampak kot sebelah tidak ada pun boleh jadi, kot sebelah ada pun boleh jadi. Tiba-tibanya ada langit bumi ni dengan pandangan musyahadah kita. Ada yang menjadikan dia. Sebab tu kita menjadikan langit bumi, kita menjadikan diri kita, kita menjadikan semua makhluk ni ialah dalil atas adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia mungkin. Dulu duduk sama berat tu. Sama berat dengan ada dan tiada. Tiba-tibanya jadi ada. Tentu ada yang mengadakan yang tersebut tadi. Itulah yang dikatakan dengan mungkin nama dia. Tu yang pertama. Elak yang pertama, wajah jalan yang pertama, kita mengatakan makhluk ini ialah dalil ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tu mungkin. Yang kedua pula, atau kerana ia makhluk ini, atau kerana ia makhluk ini baharu. Ini ilak yang kedua dia panggil. Takdir kalamnya beginilah. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu, kita ambil yang atas tadi. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu ialah segala makhluk ini. Kerana apa kita kata makhluk ini ialah dalil ada Allah Ta'ala? Kerana ia makhluk ini baharu. Itu yang kedua. Tadi kerana ia makhluk ini mungkin. Yang kedua kerana ia makhluk ni baharu. Apa makna baharu? Artinya, arti baharu ni ada kemudian daripada ketiadaan. Yakni ada dia lalu kok tak ada. Ataupun ada dia asalnya tidak ada dulu. Itu panggil baru. Benda baru ni, baru-baru di dalam istilah ilmu usuluddin ialah sesuatu benda yang sebelum ni dia tidak ada. Baru saja ada. Itu panggil baru. Bukan baru lawan buruk ni, tidak. Walaupun kain yang buruk, kereta yang buruk,
seusang mana sekalipun tetap dipanggil baharu juga. Kerana apa dipanggil baharu di dalam usuluddin, di dalam ilmu usuluddin? Kerana dia dulu tidak ada, asal tidak ada, baru ada, walau buruk sekalipun pada pandangan kita, panggil baru juga. Jadi makhluk ni, kita, langit bumi ni, kita buat jadi dalil ada Allah, jalan kita memikirnya, kerana makhluk ni ialah baru. Apa baru? Dulu tidak ada. Baru ada. Ni kita dulu tidak ada, sebab tu kita ada tarikh lahir. Bila kita ada? 20 tahun yang lepas. Sebelum daripada 20 tahun yang lepas ada ke tidak ada? Tak ada lagi, aku tak ada lagi. Aku baru saja ada. Tu panggil baru ada. Tu panggil baru tu. Kita ni baru panggil. Ada kita asalnya tidak ada. Lalu tu. Dan tiap-tiap yang baharu itu, tiap-tiap benda yang asal tidak ada kemudian baru ada ni, tak dapat tiada. Yakni mesti bahawa ada baginya, bagi tiap-tiap yang baharu ada ni, mestilah ada baginya yang membaharukan dia kan perkara tersebut, tiap-tiap yang baharu tu. Artinya, arti yang membaharukan dia. Apa maksud membaharukan dia? Nak arti lagi. Yang mengadakan dia kan tiap-tiap yang baharu. Tak dapat tidak. Mestilah ada yang menjadikan dia. Mesti adalah yang mengadakan dia. Kerana asal tidak ada, tiba-tibanya ada. Mesti ada yang mengada. Dulu tidak ada, baru ada. Mesti ada yang mengada. Itulah jalan kita ambil fikir, ataupun jalan akal kita fikir. Kerana apa kita ni dalil ada Allah? Yang pertama kerana dia tu mungkin. Yang keduanya kerana dia tu ialah baru. Dua jalan ni. Ada dua jalan. Ada dua lorong dia. Dalilnya makhluk. Tapi ada dua lorong bagi kata makhluk tu ialah dalil ada Allah. Ada kalanya boleh kita jawab kerana dia mungkin. Ada kalanya boleh kita jawab kerana dia tu baru. Lalu tu kita kena faham mungkin tu apa, baharu tu apa. Mungkin lain, baharu lain. Baru ialah dulu tidak ada, baru ada. Mungkin ialah tiap-tiap benda yang akan kita terima ada, terima tidak ada, tiba-tiba jadi ada. Itu panggil mungkin. Itu panggil mungkin. Lain-lain. Mungkin lain, baru lain. Tapi dua-dua ni jalan yang kita mengatakan makhluk inilah dalil ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu. Kemudian dah kita tahu dah maknanya jalan ambil dalil tadi. Kemudian jika datang soal, yakni kalaulah orang tanya kita, dia mari soal kita, atau iktirad, mari nak tanya kita, nak kritik kita, maka hendaklah engkau yang belajar itulah, hendaklah jawab daripada yang ditanya tadi, ataupun hendaklah dia jawab daripada iktirad orang yang dia bangkan ke atas kita tadi. Jawab atas jalan, atas cara yang dituntuti, yakni yang dikehendaki oleh orang yang menyoal. Kita jawablah. Contohnya kalau dia soal kita, sebab apa mu kata Allah tu ada? Sebab apa engkau kata dalil ada Allah Ta'ala tu ialah dirimu? Kita pun jawab. Jawab atas jalan yang dia nak. Kalau kita jawab kerana ada kita ni ialah kerana kita ni dulu tidak ada, kita kena jawab atas jalan baharu tadi, atas lorong yang kedua tadi. Kalau kita jawab atas jalan mungkin, kita kena jawab atas jalan lorong yang pertama tadi, sebagaimana yang dia bagi tahu tadi. Mungkin apa dia? Jawab dengan jalan tersebut. Kalau kita jawab atas kata makhluk ni kerana dia baru, kita kena jawab atas jalan dia tu baru. Apa maksud baru? Kita kena jawab. Itu maksud jika ada orang soal kita, maka hendaklah kita jawab daripadanya atas jalan yang dia nak, yang dia soal tadi. Adapun keadaan yang mengadakan itu, adapun keadaan yang mengadakan itu, yang mengadakan makhluk ini
Namanya, nama yang mengadakan makhluk ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lainnya lain daripada nama Allah Ta'ala. Apa lain daripada nama Allah Ta'ala? 99 nama tu lah, Asma'ul Husna tu. Ikutlah kita nak jawab apa. Siapa yang menjadikan langit bumi ni? Contohnya, dah kamu kata kita ni dijadikan, kamu kata maknanya dalil ada yang menjadi tu ialah kita, diri kita, makhluk ni, langit bumi. Lalu tu dia tanya kita siapa yang menjadikan? Boleh kita jawab Allah Ta'ala. Atau lain daripada nama Allah, nak jawab Ar-Rahim ke, nak jawab Ar-Rahman ke, boleh, tak ada masalah. Maka iaitu yang mengadakan makhluk ini nama Allah, dan lainnya lain daripada nama Allah tu. Boleh belaka kita nak jawab mana 99 nama tu. Diketahuikan, kita tahu dia daripada khabar, daripada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada khabar, daripada perkataan, daripada pemberitahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi musallatu wassalam, daripada nabilah yang menceritakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambil daripada Quran apa semua, nabilah yang menceritakan. Dan apabila sabitlah, yakni apabila mesti ada Allah Ta'ala tu, yakni dengan dalil-dalil yang kita sebut tadi tu, mustahillah atasnya, atas Allah Ta'ala, mustahil apa? Adam Allah Ta'ala, mustahillah tidak ada Allah Ta'ala manakala kita kejap dah di dalam hati kita dengan dalil-dalil yang kita fikir dengan akal kita. Lagi pula Quran pun cerita, tu semua dalil kita fikir dengan akal. Tu penting tu, dalil akal tu. Penting kita mengaji sifat wujud dan sebagainya ni, kerana kita nak